Apakah yang dimaksudkan dengan Sikhism atau agama Sikh? Sikh dalam bahasa Punjabi bermaksud penuntut atau penganut, dan maksud ini juga berlandaskan kepada 10 orang guru yang dianggap mulia dan menjadi ikutan penganut agama Sikh. Agama Sikh juga dikenali sebagai agama sinkretis yang menggabungkan fahaman agama Hindu dan agama Islam. Penganut Sikh percaya kepada konsep monotheism, iaitu kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah satu. Tuhan di dalam agama Sikh juga mempunyai nama panggilan yang berbeza-beza kerana setiap panggilan tersebut memiliki makna khusus bagi penganutnya. Antara nama panggilan Tuhan mereka ialah Wahai Guru, yang bermaksud Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, asal-usul nama Tuhan juga dinisbahkan kepada sifatnya dengan panggilan Satnam, bermaksud Yang Maha Benar. Nama Satnam ini telah ditulis sebagai ayat pertama dan diletakkan di setiap bahagian dalam kitab suci Adi Granth. Pengikut Sikh yang mempercayai dengan nama ini akan terhindar dari segala rintangan dan akan mendapat keselamatan. Antara simbol yang penting di dalam agama Sikh ialah simbol Onkar yang bermaksud satu dengan segalanya, dan ia telah pun muncul pada awal tulisan suci Sikh. Onkar juga merujuk kepada sifat Tuhan yang tunggal. Selain itu, Khanda atau Khalsa Crest pula melambangkan agama Sikh itu sendiri. Ia juga kadang-kala digelar sebagai Adi Shakti yang bermaksud kuasa utama. Simbol khanda ini dipamerkan dengan bangga oleh penganut-penganutnya dengan pelbagai cara. Simbol ini sering dijumpai di nishan, iaitu bendera Sikh yang memberi petunjuk kepada penganutnya tentang lokasi setiap gurdwara. Gelaran-gelaran atau nama-nama Tuhan yang dipanggil oleh penganut agama Sikh adalah meliputi sifat-sifat Tuhan itu. Hal ini termasuklah gelaran Wahai Guru dan Satnam tadi. Nirguna yang membawa maksud impersonal atau luar biasa. Satguna pula ialah personal, dan Nirangka iaitu tidak berbentuk. Sifat-sifat yang lain yang disebut dalam Mukadimah Sri Guru Granth Sahib Ji iaitu Mul Mantar ialah dalam agama Sikh, tiada kisah tentang penciptaan oleh Wahai Guru kerana kitab suci Sri Guru Granth Sahib Ji hanya menumpukan kepada sifat ciptaan Wahai Guru berbanding dengan asal-usul alam semesta. Namun, penganut Sikh percaya bahawa Wahai Guru telah mencipta alam semesta, dunia dan segala makhluk di dalamnya. Sebelum wujudnya alam semesta, hanya Wahai Guru sahaja yang wujud, dan alam semesta ini dicipta disebabkan hukam, iaitu kehendak Tuhan. Penganut Sikh percaya akan kesatuan dengan ciptaan kerana mereka meyakini Wahai Guru juga merupakan sebahagian dari ciptaannya. Maka, untuk bersatu dengan Tuhan, mereka wajib untuk menghormati dan melindungi dunia ini. Sri Guru Granth Sahib Ji merupakan sebuah kitab suci dalam agama Sikh yang meliputi sabda penganut beragama Sikh, Islam dan Hindu dari pelbagai latar belakang pekerjaan, kasta dan wilayah yang berbeza. Ayat-ayat suci yang terkandung di dalam kitab ini dikenali sebagai Gurbani, iaitu perkataan Tuhan. Penulisan kitab suci ini telah diusahakan oleh guru yang kelima, iaitu Guru Arjan Dev Ji, separuh abad selepas kematian Guru Nanak Dev Ji. Kitab suci ini mengandungi pelbagai rujukan tentang agama Sikh, daripada mengenali Wahai Guru sehinggalah tujuan hidup seorang Sikh. Penganut-penganut Sikh juga menggunakan kitab suci ini dalam upacara keagamaan, terutamanya dalam upacara sembahyang. Sebagai tanda berbakti kepada Tuhan, penganut Sikh melakukan samadhi, iaitu menyebut nama Tuhan Maha Esa secara terus-menerus dan berulang kali. Mereka juga berkumpul dan mempelajari mesej agama yang tertulis dalam Sri Guru Granth Sahib Ji di Gurdwara. Peranan Gurdwara ini bukan sahaja untuk menjalankan aktiviti keagamaan dan tempat ibadat, malah ia juga tempat mereka berinteraksi dan mengeratkan perpaduan antara satu sama lain dalam komuniti Sikh. Penganut agama Sikh menjalankan upacara Parkash dan Samafti. Selain itu, penganut Sikh juga sembahyang secara berjemaah di Gurdwara yang merangkumi sembahyang pada waktu pagi, petang dan malam.
Bukan itu saja, sembahyang secara berjemaah ini juga menekankan tuntutan agama yang penting, iaitu menyanyikan lagu agama, mendengar katha, melafaz simran dan diakhiri dengan membaca ardas. Guru Nanak merupakan pengasas agama Sikh. Secara ideologinya, ajaran-ajaran Guru Nanak mempunyai persamaan dengan fahaman Islam. Tetapi disebabkan perkembangan masa, ajaran beliau semakin menjurus kepada fahaman Hindu. Antara ajaran-ajarannya ialah dalam agama Sikh, setiap penganutnya hendaklah menjalani dan melakukan upacara Amrit Sanskar. Melalui upacara ini, seseorang Sikh diwajibkan ke atas dirinya untuk mengamalkan dan mempraktikkan simbol 5K sebagai pakaian rasmi. Simbol 5K ini merangkumi Kesh, Kangha, Kirpan, Kachera dan Kara. Kesh ialah berambut panjang dan hal ini melambangkan simbol keimanan. Kangha iaitu sikat yang diperbuat dari kayu hendaklah diletakkan di dalam serban dan sangat berkait rapat dengan rambut. Kirpan pula ialah pedang kecil yang melambangkan sifat kesetiaan dan keteguhan iman pada seseorang Sikh itu. Kachera ialah seluar pendek yang membawa simbol ketangkasan dalam melakukan sesuatu dan kesediaan waktu. Akhir sekali, Kara iaitu gelang besi yang dipakai di tangan kanan mengingatkan seorang Sikh untuk mengelakkan diri daripada kejahatan dan lambang kepatuhan. Penganut Sikh juga diwajibkan untuk mematuhi 4 larangan semasa memohon amrit. Penganut Sikh juga memberi salam apabila bertemu dengan penganut yang lain dengan lafaz ini, sambil merampatkan kedua-dua belah tangan ke dada. Terdapat juga amalan yang dilakukan sebelum memasuki gurdwara, iaitu seorang Sikh perlu membersihkan tangan dan kakinya di samping menutup kepala sekiranya individu itu tidak berserban. Disebabkan tajuk di dalam artikel yang dipilih ini menumpukan tentang agama Sikh, maka terdapat banyak perkara yang bertentangan dengan agama Islam. Antaranya ialah amalan pemakaian Kara iaitu gelang besi dari simbol 5K yang telah dibincangkan tadi. Namun begitu, pemakaian gelang adalah haram di sisi Islam bagi kaum lelaki kerana dikaitkan dengan perhiasan wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat seorang lelaki yang memakai pakaian wanita dan seorang wanita yang memakai pakaian lelaki. Hal ini juga dijelaskan melalui riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW pada suatu hari melihat seorang lelaki yang memakai gelang di tangannya. Lalu Rasulullah bersabda yang bermaksud, "Gelang apakah ini?" Maka lelaki itu pun membalas, "Ini disebabkan penyakit." Lalu baginda bersabda, "Tanggalkan ia kerana sesungguhnya ia tidak menambahkan kepadamu melainkan kelemahan." Maka jelaslah bahawa Nabi Muhammad SAW menyeru gelang yang dipakai untuk keyakinan dan tujuan bahawa gelang tersebut dapat menyembuhkan penyakit hendaklah dijauhkan dan ditanggalkan kerana ia sama sekali tidak memberikan faedah dan mengelakkan kemudaratan kepada si pemakai. Namun, terdapat juga pengecualian melalui fatwa daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan Negeri Melaka yang menyebabkan keharusan dalam pemakaian gelang atau rantai tangan bagi kaum lelaki untuk tujuan perubatan atau rawatan dengan beberapa syarat. Antaranya ialah selain itu, amalan pemakaian kachera iaitu seluar pendek yang juga dari simbol 5K ialah bertentangan dengan konsep aurat di dalam Islam. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dalil Al-Quran ini merupakan salah satu suruhan Allah SWT kepada manusia supaya menutup badan mereka dengan pakaian yang tidak melebih-lebih atau melampau. Maka dengan itu, semua umat Islam wajib menutup aurat.
Aurat lelaki telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, iaitu antara pusat dan lutut. Haram bagi lelaki untuk mempamerkan atau menampakkan auratnya apabila berhadapan dengan wanita Islam, serta lelaki dan wanita bukan Islam. Wanita Islam juga wajib menutup aurat mereka. Dalam surah An-Nur ayat ke-31 yang bermaksud, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan iaitu auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Maka aurat wanita merangkumi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua-dua telapak tangan, dan wajib ditutup apabila berhadapan dengan lelaki Islam dan bukan Islam. Mereka juga wajib menutup aurat ketika berhadapan dengan wanita bukan Islam kerana kedudukan wanita bukan Islam ini disamakan dengan kedudukan lelaki ajnabi. Namun begitu, ada juga yang berpendapat bahawa harus bagi wanita Islam menampakkan auratnya apabila berhadapan dengan wanita bukan Islam, selain daripada anggota badan yang terletak di antara pusat dan lutut, kerana kedudukannya disamakan dengan wanita Islam. Maka pemakaian kacera iaitu seluar pendek ini amatlah bertentangan dengan konsep aurat dalam Islam. Akhir sekali, seperti yang dinyatakan sebelum ini, bahawa penganut Sikh menghormati dan merujuk kepada kitab suci Sri Guru Granth Sahib Ji sebagai sumber ajaran yang muktamad dalam agama Sikh selepas kematian guru yang terakhir. Namun, perkara ini sememangnya bertentangan dalam agama Islam kerana dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai panduan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah dan hamba Allah SWT di dunia ini. Al-Quran dan As-Sunnah meliputi dan merangkumi elemen akidah, syariah dan akhlak. Elemen-elemen ini dapat membentuk kepribadian insan yang sempurna dari segi roh, akal dan jasad. Al-Quran ialah kalamullah dan mukjizat yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaran Jibril AS. Penurunan Al-Quran ini juga telah menjadikan segala keperluan kehidupan manusia lengkap dari segi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalil Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 9 yang bermaksud, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Manakala As-Sunnah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan ataupun sifat-sifat kejadian, akhlak dan sirahnya sebelum dan selepas pelantikannya menjadi Rasulullah. As-Sunnah ialah sebagai penyokong dan penguat kepada isi yang telah tertulis di dalam Al-Quran, pentafsir dan juga penghurai apa yang umum di dalam Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Harsh pada ayat 7 yang bermaksud, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Maka terbuktilah bahawa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama petunjuk dan panduan hidup kepada seluruh umat Islam. Manakala agama Sikh pula sebaliknya, iaitu menghormati Sri Guru Granth Sahib Ji sebagai kitab suci mereka. Secara kesimpulannya, walaupun kita telah menganut agama lain, kita hendaklah sentiasa memahami dan juga menghormati agama-agama lain yang wujud di dalam muka bumi ini. Bukan itu sahaja, bahan bacaan tentang agama-agama ini juga haruslah diperbanyakkan untuk memupuk sikap membaca dalam masyarakat dan supaya masyarakat kita lebih membuka mata tentang sesebuah agama tersebut